Masih berada di bab 3. Tapi kali ini kita nak tengok pengangkutan dalam tumbuhan. Okey, objektif kita pada kali ini adalah tentang sistem pengangkutan dalam tumbuhan. Yang pertama, kita nak tahu apakah itu transpirasi. Sebab transpirasi adalah sistemnya. Kalau organisma seperti manusia dan haiwan, kita sebut sistem peredaran darah. Tapi kalau jika tumbuhan, sistem bagi pengangkutan tumbuhan adalah proses transpirasi. Okey, yang kedua, sebenarnya kita ada eksperimen untuk mengkaji faktor yang mempengaruhi kadar transpirasi. Apakah faktor yang mempengaruhi kadar transpirasi? Apa yang menyebabkan? Okey, faktor ni maksudnya macam, okey, apa faktor menyebabkan seseorang tu pandai? Sebab dia belajar. Sebab apa faktor menyebabkan dia nak belajar? Sebab dia tahu masa depan dia cerah kalau dia belajar. Okey. Yang ketiga, membezakan struktur dan fungsi setiap komponen dalam berkas vaskular pada tumbuhan. Okey. Berkas vaskular ni adalah tempat di mana terletaknya komponen-komponen untuk menjalankan proses transpirasi. Maksudnya, contoh, komponen untuk pertukaran gas terletak di bahagian peparu. So, komponen dia apa dalam tu? Ada alveolus. Okey. Kita pergi pada next. Okey, pengangkutan dalam tumbuhan. Okey. Kita fokus yang pertama tadi, objektif transpirasi. Transpirasi adalah kehilangan wap air dari tumbuhan melalui stoma. Okey. Semua orang boleh buka buku teks muka surat 102. Okey, definisi transpirasi. Transpirasi adalah suatu proses kehilangan air dalam bentuk wap air dari permukaan daun ke udara secara penyejatan. Okey. So, kamu ambil definisi transpirasi ni melalui buku teks. Transpirasi ialah suatu proses kehilangan air dalam bentuk wap air dari permukaan daun ke udara secara penyejatan. Kita dah bincang masa bab 1 hari tu. Okey. Muka surat 102 buku teks. Okey. Jadi, merujuk pada buku teks, penyerapan air secara osmosis ke dalam tumbuhan melalui akar. Okey, sebab air dalam akar mempunyai kepekatan yang zat pelarut yang tinggi. Jadi, memerlukan air masuk ke dalam akar. Okey. Okey, seterusnya kita lihat pula. Transpirasi ni penting sebab apa? Sebab apa dikatakan transpirasi penting? Sebab transpirasi ni akan menghasilkan satu daya sedutan untuk menarik air dan garam mineral yang terlarut dari tanah ke akar. Okey, misalnya kata transpirasi tidak berlaku. Tidak berlaku kehilangan wap air dari tumbuhan, hilang melalui stoma daun ke udara. Maka, tak perlulah akar serap air sebab tumbuhan tu masih banyak air kan. Jadi, benda ni tak bagus. Okey. Sebab apa? Jika cuaca panas, tumbuhan mesti kena keluarkan air ke permukaan daun supaya tumbuhan tak mati. Okey. Kena keluarkan air supaya dapat sejukkan daun tu daripada kering. Okey. Dia pun ayat kat sini. Untuk menghasilkan kesan penyejukan. Okey. Pada tumbuhan, terutamanya pada hari panas. Jadi penting adanya proses transpirasi. Okey, seterusnya.
Okey, pada waktu siang, sekiranya transpirasi berlaku melebihi, sekiranya lah transpirasi ini berlaku. Okey, sorry. Slide ni dia betul-betul. Pada waktu siang, sekiranya transpirasi melebihi penyerapan air, stoma akan tertutup. Misalnya kata, akak tu serap air sikit. Okey, pada waktu siang. Transpirasi berlaku terlalu banyak. Jadi stoma ni dia ambil tindakan dia tutup. Stoma akan tutup. Dia kata, air kurang ni. Tak boleh dah nak berlaku transpirasi. Okey. Dan pada waktu malam, kadar transpirasi rendah. Sebab kadar transpirasi tu, sebab tu kita kena tengok the next objective, apa yang mempengaruhi kadar transpirasi. Pada waktu malam, kadar transpirasi rendah dan stoma tertutup. Sebab kesan daripada stoma tertutup tu, tak ada berlaku penyejatan. Jadi, itulah menyebabkan kadar transpirasi menjadi rendah. Ini menyebabkan tekanan akar menolak air ke dalam batang ke atas dan keluar melalui hydatod. Apa itu hydatod? Hydatod tu yang kat tepi-tepi tu kan. Hydatod merupakan liang seni yang terdapat pada hujung urat daun. Hydatod tu. Nampak tu dalam gambar tu Proses semula jadi ini disebut gutasi, pelembakan, macam embun. Tapi bukan embun, dia keluar. Gutasi lain dengan embun. Gutasi ni dia keluar dekat ujung-ujung daun. Gutasi ni berlaku waktu bila? Gutasi berlaku pada waktu pagi yang lembap dan sejuk, bila udara persekitaran terlalu tepu dengan titisan air. Maknanya udara terlalu lembap. Sehingga kan air tu nak tersejat pun tak jadi. Tu sebabnya berlaku gutasi. Jom kita tengok apa yang menyebabkan faktor-faktor berlakunya proses transpirasi. Kita rujuk muka surat 104 buku teks. So, kalau soalan faktor yang mempengaruhi kadar transpirasi, soalan biasa tak direct. Dia akan bagi satu situasi. Mungkin gambar ke apa. Tapi kamu pusing macam mana pun, kamu perlu kembali kepada 4 faktor ni. Pertama adalah, siapa ada buku teks, sila ambil buku teks ya. Suhu, kelembapan udara, keamatan cahaya dan juga pergerakan udara. Apa suhu? Hipotesis awalnya ialah semakin tinggi suhu persekitaran, semakin tinggi kadar penyejatan. Bila kadar penyejatan tinggi, maka transpirasi pun menjadi tinggi. Sebab apa? Sebab apa kadar transpirasi tinggi semasa suhu persekitaran meningkat. Soalan ni saya pending dalam Telegram. Cepu cemas kemudian kedua adalah keamatan cahaya. Semakin tinggi keamatan cahaya, semakin tinggi kadar transpirasi. Sebab cahaya merangsang stoma terbuka. Jadi menyebabkan lebih banyak wap air hilang ke persekitaran. Kalau terlalu nampak cahaya direct, lagi stoma tu terbuka sebab ada cahaya. Beza cahaya dengan suhu. Suhu panas. Cahaya tu cahaya. Soalan saya, kenapa? Bukan. Soalan saya, daun, atas permukaan daun lebih banyak stoma atau bawah permukaan daun lebih banyak stoma? Terangkan kenapa. Soalan pending untuk kamu fikir dan bagi jawapan kat saya. Seterusnya, kelembapan udara. Apa maksud kelembapan udara? Cuaca keliling lembap. Kita nampak senang nampak senang. Tapi bila exam semua blank document. So sebab kamu hafal, you have to understand. Science is not for just memorize the fact. You have
to really understand. Okay, why? Okay, so kelembapan udara semakin rendah, maknanya lembab. Adakah transpirasi tinggi? Tak. Okay, transpirasi akan menjadi apa? Semakin rendah kelembapan udara, semakin tinggi kadar transpirasi. Apabila udara menjadi kurang lembab, ia akan mengandungi kurang wap air. Jadi lebih banyak air tersejat dari daun. Oh, sorry. Okey. So maknanya kalau kelembapan udara rendah, kelembapan udara rendah bermakna panas. Okey. Kalau kelembapan udara tinggi, Okey. Again, kalau kelembapan udara tinggi bermakna cuaca lembab. Sebab lembab tinggi, so jadi transpirasi akan menjadi kurang. So kalau kelembapan udara rendah bermakna suhu tinggi di kurang lembab. Jadi transpirasi akan menjadi tinggi. Apabila udara menjadi kurang lembab, ia mengandungi kurang wap air. Okey, jadi banyaklah air dan sejat dari daun. Okey, air sekali adalah pergerakan udara angin. Okey, semakin tinggi pergerakan udara, semakin tinggi kadar transpirasi apabila angin meniup wap air dari stoma. Senang kan? Ambil ayat ni je. Okey. Next. Oh, sorry. Next. Okey. Apakah sistem pengangkutan dalam tumbuhan? Okey, kita ada 2 ejen sahaja. Apa ejen sistem pengangkutannya? Ada 2 sahaja, iaitu xylem dan phloem. Okey, tisu xylem and phloem dalam berkas vaskular. Okey, berkas vaskular. Okey, maknanya inilah keratan dia. Okey, yang ini kita rujuk buku teks muka surat 109. Okey. Gambar raja ni merujuk kepada keratan batang, maknanya batang pokok tu dipotong. Okey. Yang luar ni, sekejap saya warnakan dengan warna pink. Okay, yang luar ni adalah phloem. Okey, yang dalam tu adalah xylem. Yang warna pink tu phloem. Yang dalam tu xylem. Xylem tu angkat air dan garam mineral. Okey. Manakala phloem angkat makanan. Kamu ingat macam ni je. F for food. So F for food. Jadi kalau misal kata kat sini ada ujian tau. Sepatutnya pelajar perlu pergi ke pokok. Kamu kena buang kulit luar pokok. So ini adalah keratan batang. Bila kamu buang luar dia, apa jadi dekat batang pokok tu? Okay. Dia akan jadi gelembung. Okay. Tak apa. Nanti kita tengok kalau ada video kita boleh tunjuk. Okay. So, ini pula keratan rentas akar. Okay, kalau exam biasa dia suruh label mana phloem, mana xylem. Okay. Okay, kalau yang ini xylem yang kat tengah-tengah kan. Okay. Yang kat tengah-tengah tu yang berbentuk salib tu. Macam ni. Salib pula tambah. Okay. Phloem tu yang kat luar tu. Okay. Ini adalah akar. Sama dalam buku teks kamu ya. Okay. So, apa fungsi xylem? Okay, ni xylem. Mengangkut air dan garam mineral yang terlarut dari akar melalui batang. Kalau phloem food, mengangkut bahan makanan. Okay. Merujuk kepada buku teks 109. Okay, kamu kena rujuk buku teks 109. Phloem berfungsi mengangkut sukrosa yang terhasil daripada daun semasa fotosintesis ke bahagian lain tumbuhan. Okey, sekiranya keratan batang tadi kita potong, kan, phloem tidak akan dapat angkut makanan ke seluruh bahagian tumbuhan, maka akan berlaku kebengkakan ya. Nanti kita cari video yang tu. Okey. Kalau kamu tengok dalam muka surat 109 tu, bagaimana daripada daun sukrosa bergerak dari daun ke bahagian tumbuhan lain. Tapi xylem yang berwarna biru tu naik atas, daripada akar naik atas pergi ke seluruh tumbuhan. Okey, untuk kamu just cukup buku surat dalam buku teks lah ni ambil kat luar. Gambar-gambar ni. Okey, itu sahaja pasal sistem pengangkutan tumbuhan. Senang kan? Senang sangat. Okey. Okey, ini soalan-soalan lah.
Okey. Okey, last kali bahagian terakhir muka surat 113. 113. Sistem peredaran darah dan sistem pengangkutan tumbuhan. Apa bezanya? Kita nak buat perbezaan. Okey, objektif pertama adalah membandingkan sistem peredaran darah dalam haiwan dan sistem pengangkutan dalam tumbuhan. Okey. Jadi kita kena mensyukuri uniknya kita belajar sains ni, kita belajar tentang sistem badan kita. It's not because of the exam, it's not because I have to deliver this knowledge to you, it's not that. Nampak tak betapa diskretnya? Diskret kan kita dah bincangkan, sangat detailnya Allah menjadikan setiap sel dalam hidup ni supaya kita bersyukur. Ya? Yeah? Okay. Okay, so next. Apakah sistem peredaran darah dalam haiwan dan sistem pengangkutan ni? Apa perbezaan dia? Okey, muka surat 113 buku teks kamu dah cukup untuk membantu kamu. Cuma kamu perlu penerangan dari Ana kan? Apa benda tu? Okey. So, okey. Kita tengok persamaan dulu. Sistem peredaran darah haiwan dengan tumbuhan. Pertama, dua-dua nak angkut nutrien kan? Kedua-dua ada salur. Okey, kita tengok. Kedua-dua ada salur. Okey. Angkat nutrien, kedua-dua ada salur. Lepas tu kedua-dua punya tisu yang mengangkut bahan. Kan? Ada tisu-tisu dia. Xylem, phloem, ada tisu. Maksudnya otot semua kan? Okey, kalau haiwan kan. Lepas tu kemudian apa persamaan lagi? Bahan keperluan kedua-duanya diangkut pada jarak yang jauh. Jauh kan? Tak macam unicell kan? Unicell macam amoeba tadi terus serap je dalam badan kan? Okey. Maknanya jarak dia jauh. So kalau point dalam peperiksaan, inilah 4 point dia. Okey. Apa benda rangka dia? Ni 1, 2, 3, 4 ya. Boleh ke para saintis kat luar sana? Okey, next. Apakah perbezaan antara sistem peredaran darah haiwan dengan sistem pengangkutan? Okey, pertama kita tengok. Darah ialah tisu yang mengangkut bahan. Tapi kalau tumbuhan, xylem dan phloem. Okey. Untuk angkut bahan. Kalau sistem haiwan ada salur darah nama vena, capillary and artery. Kan fungsi-fungsi tadi. Tapi kalau tumbuhan ada xylem and phloem. Xylem for air dan garam mineral pula. Garam mineral, phloem for food. Okey. Next, mengangkut gas oksigen dan karbon dioksida. Tidak mengangkut gas oksigen dan karbon dioksida. Tak kan? Angkat air, garam mineral dan phloem sukrosa. Kat mana gas oksigen terhasil? Dalam sel tumbuhan. Kalau karbon dioksida daripada luar masuk ke dalam daun untuk menjalankan proses fotosintesis. Okey, beza ya. Okey. Apa beza lagi? Kalau haiwan atau organisma dia ada jantung untuk pam. Tapi pengangkutan ada tak? Enggak ada. Dia ada salur sahaja. Okey. Okey, adakah sistem peredaran darah organisma ni dibantu oleh persekitaran? Disebabkan suhu baru jantung tu nak bernafas. Disebabkan udara yang lembap barulah jantung tu nak pam atau darah baru nak bertukar gas. Tak kan? Ia tidak dibantu oleh faktor persekitaran. Ia menjalankan fungsi dan taat perintah Allah. Suruh bawa darah pergi bawa nutrien, pergi ke sel. Jantung sila berdegup. Tak kisahlah hambaku ni buat maksiat ke apa. Aku tetap dengan rahmatku. Solat lambat ke, solat lewat ke, solat lambat sebab main game ke. Sampai lupa nak solat. Kan? Okey. Tetap saja organ-organ dalam ni melaksanakan perintah Allah. Jadi, organ-organ ni bergerak menjalankan fungsinya atas perintah Allah. Ya, jangan bagi dia menyesal duduk dekat kita.
kalau kita tak taat perintah Allah. Okay, tapi rasa anak murid saya semua taat perintah Allah, semua solat awal waktu. Jadi dia happy je. Ya, yeah? Okay, merepek ya. Saya dah penat dah ni. Okay, so next sekali ialah kalau sistem pengangkutan tumbuhan dibantu oleh faktor persekitaran. Okay, contoh suhu tadi yang 4 tadi ya. Okay. Bukan senang ya. Jadi faham dan bayangkan, okay? Betapa banyaknya nikmat yang Allah bagi kat kita. Fabi ayyi ala rabbika matukaziban. Maka dengan itu saya menutup tazkirah saya. Sekiranya kamu lost, kamu buka muka surat 114 rumusan dan kita boleh pergi kelas online untuk soalan-soalan. Sekiranya kamu berfikir dan silalah tanya soalan. Okay? Jangan lupa #stay safe at home dan isi borang secara online sekiranya kamu ada soalan. Okey?